Assalamualaikum. So hari ni kita nak sambung tema baru, tema tenaga. So tema tenaga ni dalam dia ada beberapa bab lah. So hari ni kita nak pergi bab 7, keelektrikan dan kemagnetan. So kita kena belajar elektrik dulu. Okay, sebelum kita belajar, macam biasa, terima kasih kepada Cikgu Norzila Khalid daripada SMK Ulu Tiram lah di atas PowerPoint ni. Cikgu ni buat PowerPoint, cikgu saya tolong ajar je lah. Okey, apa kita nak belajar bab ni? Sebab ini tema baru, so kita akan berkenalan dengan tenaga dululah. Lepas ni banyak tenaga lagi kita nak belajar. Tapi bab ni kita tumpu pada tenaga elektrik. So kita kena tahu dulu apa dia tenaga, apa dia kepentingan, jenis-jenis dan sumber tenaga. So ini senang je lah. Okey, untuk tajuk elektrik, sebelum kita teruskan tajuk elektrik, kita kena berkenalan dulu dengan charge. Dah tahu charge, baru boleh buat elektrik. So, apa dia charge? Charge elektrostatik, kewujudan charge, dah ada charge, baru charge tu bergerak. Bila charge tu bergerak, baru ada arus elektrik. Sebab tu baru kita boleh buat masalah-masalah yang melibatkan arus elektrik lah dan tenaga elektrik. Bila belajar elektrik, kita pula kena tahu litar. Litar ni apa? Semua komponen yang dalam satu bahan elektrik, dalam satu contoh peti ais. Kita nak alihkan arus, ada benda kita nak arus tinggi, ada benda kita nak arus rendah, so kita perlukan litar dalam tu lah. So ada dua jenis litar bersiri dan litar selari. So kita ada sikit pengiraan lah. Kalau litar bersiri lain sikit, litar selari lain sikit. Dan kita ada satu hukum Ohm. Ohm ni nama orang lah. Encik Ohm ni dia memperkenalkan hukum ni, so kita boleh apply. Nak tahu berapa arus, berapa bateri kita nak ubur, voltage. Okay, so kita kena guna hukum Ohm. Lepas dah pandai elektrik, baru kita pergi the last part, magnetism. Okey, magnet dan elektromagnet. So ini magnet, ini elektromagnet. Elektro means dia ada elektrik dan juga ada magnet lah. Magnet menghasilkan elektrik atau elektrik menghasilkan magnet. So kita kena belajar sikit sifat-sifat magnet, corak dan medan macam mana satu magnet berfungsi, ada utara, ada selatan. Dan magnet ni untuk main-main je ke? Ada kegunaan magnet. Kegunaan magnet, elektromagnet pun sama juga. Okey, elektromagnet ni contohnya kalau banyak contoh lah. Okey, kita kontrol transformer, kita guna semua alat mainan ke, alat laptop ke, handphone ke, semua ada guna elektromagnet. Okey, so kita berkenalan. Balik dengan tenaga. So ke elektrikan 7.1. Okey, apa dia tenaga? So tenaga semua awak tahu. Awak tak makan, letih, tak ada tenaga. Okey, so semua benda perlukan tenaga lah. So contohnya kereta. Kereta nak bergerak, dia perlukan tenaga. Tenaga dia apa? Bahan api lah. Okey, lampu menyala, perlukan tenaga. Tenaga dia apa? Tenaga dia apa? Tenaga elektrik. Okey, kucing nak tidur pun kena ada tenaga. Kalau tak larat sangat pun tak boleh tidur. Okey, bila kita tidur, kita burn energi. Okey, kita guna tenaga lah. Tenaga bermaksud keupayaan melakukan kerja. So, bila kita tak ada tenaga, awak tak makan, letih, tak boleh berjalan, tak boleh berlari. So, you tak ada keupayaan untuk bekerja. Berlari, semua tu kerja lah. Okay, itu maksud tenaga. Okay, the capability of doing work. Kegunaan dan keperluan tenaga. So, mestilah kita perlu tenaga. Sebab apa? Kita nak guna, kita nak buat kerja. Okay, so contoh-contoh kat sini berlari nak tenaga, nak menghasilkan cahaya elektrik nak tenaga, tumbuhan nak membesar pun dia perlu tenaga lah. Macam mana dia nak lawan graviti, nak jadi tinggi, nak lawan tiup angin, kereta pun perlu tenaga. Kalau tenaga ayak senang lah kan, tapi dia guna bahan api. Okay, manusia perlukan tenaga untuk berlari, tumbuhan pun dia nak tenaga sebab dia nak dapat tenaga pada matahari lah, nak teruskan hidup. So, kereta memerlukan tenaga pada bahan api untuk bergerak. Dan juga cahaya lampu dihasilkan oleh tenaga. So, macam-macam kita perlu tenaga. Bentuk tenaga. Okey, tenaga ni banyak bentuk. Okey, daripada kecil-kecil sampai ke besar-besar. Okey, contohnya tenaga bunyi. Macam mana satu alat muzik tu boleh sampai kat tenaga kita, kat telinga kita. So, dia ada tenaga lah untuk menghasilkan getaran dia tu. Tenaga keupayaan graviti. Ni bila kita tinggi, kita duduk tinggi sangat, kita rasa gayat kan. Kenapa rasa gayat? Sebab ada graviti tarik kita. Graviti sentiasa ke bawah, tapi kita nak lawan dia, kita nak duduk kat tempat tinggi. Tu tenaga keupayaan graviti. Ini apa? Ini loji nuklear.
Ini bukan loji, ini water tower je, dalam ni ada air je untuk sejukkan loji nuklear. So tenaga nuklear ni antara tenaga yang paling powerful lah. Okey, kalau sebiji besar bola tenis tu, satu kulim boleh meletup lah. Okey, pelbagai bentuk tenaga juga. So kita ada juga tenaga kinetik. Tenaga kinetik ni maksud dia apa? Kinetik ni maksud dia pergerakan. Kalau kita bergerak tu adalah tenaga kinetik. Awak kaya basikal ke, awak berlari ke, awak nak kereta, asalkan benda tu bergerak, ada motion, ada tenaga kinetik. Tenaga keupayaan elastik. Elastik ni contoh macam getah atas spring macam ni. Dia duduk dan diam, so kita tarik dia. So dia elastik lah, kenyal. Bila kita lepas, benda tu pergi jauh. Maksudnya kita dah bagi tenaga kat dia lah. Sebab tu benda tu pergi jauh. Okey, tenaga haba. Tenaga haba banyak lah. Selain daripada matahari, kita buat sesuatu, kita bergeser tu, kita rasa panas. Tu tenaga haba tu hasil lah. Okey, so banyak lagi jenis tenaga. So kita tak nak fokus semua lah. Okey, tenaga elektrik yang kita nak belajar hari ni. Tenaga elektrik, okey, dia dihasilkan dari apa? Hari ni kita nak belajar tenaga elektrik ni. Dia satu jenis tenaga, kita tak nampak dia. Tapi kita guna dia untuk buat benda lain. Okey, kita guna dia untuk nyalakan lampu, kita guna dia untuk gerakkan mesin, kita guna dia untuk mesin tu gerak, mesin tu angkat barang. Tu tenaga elektrik lah. Dia kita tak nampak, dia supply untuk buat benda lain. Okey, tenaga cahaya dan tenaga kimia. Tenaga cahaya ni macam solar. Okey, solar. Tenaga kimia ni pun kita tak nampak. Tenaga kimia ni contohnya macam kita makan lah. Kita makan, masuk dalam badan kita, dia proses protein, dia proses karbohidrat. So, membekalkan tenaga kat kita. Kita makan, kita buat kerja. So, dalam ni ada, dia kompos lah, dia pecahkan molekul-molekul dalam ni. Tu kita panggil tenaga kimia lah. Tenaga kita tak nampak juga lah. Okey, sumber tenaga mai pada mana? Sumber tenaga ada banyak. So, kat sini kita bagi basic 4. Matahari. So, tenaga matahari ni, sumber dia bila ada matahari, pokok boleh tumbuh. So, dia bagi tenaga. Lepas tu, kita ada solar panel. So, daripada solar panel tu menghasilkan elektrik. So, kita boleh buat kerja angkat barang, panaskan air apa semua pun dari matahari. Angin. Angin ada juga. Angin pun ada. Kalau awak tengok cerita-cerita orang putih kan, sebelum alien main tu, dia ada tiang tinggi-tinggi. So, ada kipas besar-besar. Kipas ni pusing. So, ada kipas besar-besar tu. Dia punya kincir lah. Kita panggil kincir angin. So, angin ni akan pusing benda ni. So, bila pusing benda ni akan generate elektrik. So, dapatlah tenaga. Sama juga daripada ayak pun. Ayak kita ada macam Malaysia, kita pakai hidroelektrik. So, ada empangan. Empangan tu, ayak tu akan jatuh. Dia akan pusing, tebin. So, menghasilkan elektrik. Ombak pun boleh juga. Okey, ombak pun boleh menghasilkan tenaga lah. Macam-macam lah. So, dia pukul satu benda, dia kena kes dia sama macam hidroelektrik lah. So, ini sumber-sumber ni, ini yang basic lah, 4. Okey, ada banyak lagi. Kita akan belajar bila awak naik upper form nantilah. Okey, ini contoh lagi sikit. Biogesim. Biogesim ni apa? Biogesim ni, okey, contoh kompos bekas buangan lah. Buangan-buangan organik. Okey, kita punya najis apa semua tu, dia akan menghasilkan gas metin ni. Gas ni boleh kita bakar dia. So, menghasilkan bahan api lah. So, dia jadi salah satu sumber tenaga. Fosil pun sama. Fosil ni petrol lah kita kata. Fosil ni mai pada mana? Fosil ni dinosaur punya tulang-tulang pun semua dia dah reput-reput jadi minyak. Minyak tu kita tapis-tapis jadilah minyak petrol. Okey, ni kita korek minyak kan. Macam-macam. Okey, bahan radioaktif. Radioaktif ni ada setengah bahan radioaktif ni dia menghasilkan tenaga lah. Dia sangat panas. Dia menghasilkan tenaga yang sangat tinggi. Kita tak payah buat apa radioaktif ni. Awak jumpa barang tu dia sangat bahaya. Dia sentiasa molekul dia keluarkan sinaran alfa, beta, gamma. So, dia akan panaskan satu benda tu. So, benda tu menghasilkan tenaga. Ni reaktif. Geothermal pun sama. Okay, setengah tempat ni, geothermal ni, dia memang, macam kita tengok setengah tempat tu, dia ada apa? Kolam air panas mula jadi tau. Dia air panas macam kat pouring tu. So, daripada situ, bila dia panas, kita boleh guna haba dia tu untuk generate tenaga benda lain. Okay, so, banyak lagi Ini kita bagi contoh 4. Okey, sekarang baru kita nak masuk tajuk elektrik. Okey, sebelum masuk tajuk elektrik, tengok balik buku teks, kita kena berkenalan dengan charge dulu. Okey, charge. Apa dia charge elektrostatik? Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut, kita berkenalan dulu perkataannya. So, statik ni maksud dia apa? Maksud dia tak bergerak. Okey, kita ada tak bergerak. Elektro ni, elektrik lah akan menghasilkan elektro.
charge. Okay. Kalau kita ada satu atom, awak ambil bahan apa pun, atom dia bentuk dia macam ni. Kat dalam ni ada nukleus dia. Ni form 1 pun dah belajar. Nukleus dia terdiri daripada charge positif dan neutron. Okey, tak bercharge. Positif, neutron. Okey, dia ada bind, dia melekat kat dalam ni. Dekat keliling ni ada charge negatif. Charge negatif ni kita panggil elektron. Charge negatif ni dia bebas bergerak. Charge positif dia tak boleh bergerak sebab dia ada ikatan. Binding energy. Okey, ada binding energy menyebabkan dia tak bergerak. Okey, so bila kita ada charge elektrik, positif dan negatif, nanti kita panggil charge lah. Okey, charge. Proton is charge positif, elektron is charge negatif. So ingatlah yang ini boleh bergerak, yang ini tak boleh bergerak. Okey, so ini contoh dia. Okey, ada medan sekeliling dia. Daya tarikan dan daya tolakan antara charge dikenali sebagai daya elektrostatik. Okey, apa dia daya elektrostatik ni? Okay. Daya elektrostatik ni, bila awak letak charge tu dekat-dekat, dia akan buat kerja, dia tolak. So, kalau positif dengan positif, dia repel. Maksud dia saling menolak, dia tak ngam. Negatif dengan negatif pun, dia menolak. Tapi kalau positif jumpa negatif, dia akan attracted, ada daya tarikan. Okey, so ingat benda tu Kalau sama, tak boleh. Laki dengan laki, perempuan dengan perempuan tak boleh. Laki dengan perempuan boleh. Okey, ngam. Okey, so charge ni bahan yang menerima elektron akan bercharge negatif. Maksud dia kalau bahan tu, awak ambil satu benda tu, dia ada banyak elektron daripada proton. So kita kata bercharge negatif lah. Okey. Kalau bahan yang kehilangan elektron keluar daripada dia, asal dia sama banyak, asal dia katalah ada 4 charge positif, 4 charge negatif. Asal dia neutron. Lepas tu kehilangan elektron. Elektron sebab dia boleh bergerak. So elektron pergi makan angin, pergi mana-mana, pergi tesko. So tinggal positif dia kat situ. So kita kata bahan tu bercharge positif lah. Okey, kalau dia ada bilangan proton, elektron sama banyak, kita kata neutral. Okey, ni semua faham lah, benda senang. Okey, contoh kat sini. Nampak ni kan? 1, 2, 3, 4, 5. So positif lagi banyak, so dia bercharge positif. Okey, ni awak kira tengok. Elektron lagi banyak, so dia bercharge negatif. So yang ini 6, 5, 5. Okey, 5 tambah 5 sama banyak, so dia neutral. So mostly semua bahan asal dia mungkin neutral. So kita tak mahu bagi neutral, kita buat apa? Kita keluarkan negatif dia. Positif dia kita tak boleh keluar. Kita buat keluar dengan negatif dia pergi tempat lain, so dia jadi positif je yang tinggal. So dia jadi bercharge positif. So macam mana nak buat? Ada cara dia. Okey, ni contoh dulu lah. Okey, kat sini kita ada kertas. Awak koyak kertas. So kertas ni asal dia neutral. Bilangan positif dan negatif dia sama banyak. Okey, sikat ni pun asal dia neutral. Positif dan negatif sama banyak. So kain bulu ni, okey, kain bulu ni kita gosok. Kita gosok kat sini. Apa jadi? Elektron daripada kain bulu akan bercharge negatif. Ini membolehkan sikat menarik cebisan. So apa jadi? Elektron ni charge negatif dia pergi kat sini. So bila kat sini banyak negatif. Bila banyak negatif kat sini, so dia akan attract lah. Sebab kita kata tadi positif dengan negatif akan ada daya tarikan. So daya tarikan pada kertas tadi, positif dan negatif kat sini tadi akan tertarik pergi kat dia. So lepas tu kita tengok macam magic lah. Mula kita buat tak ada apa pun. Lepas tu kita dah gosok-gosok. Kita letak sikat ni dekat dia. Tiba-tiba kertas ni boleh melekat dekat sikat tu. Bukan ada magnet apa pun. Sebab apa? Sebab positif dan negatif tu dia ada daya tarikan lah. So dia akan tarik ke situ. Okey, boleh faham Alright, ini ada satu benda. Ini kat lab kita mungkin ada kot. Kita tengok. Okey, alat ni kerajaan emas. So orang dulu-dulu macam mana dia tahu benda tu tadi, daya tarikan dan daya tolakan tu terhasil. Okey, positif dengan positif, positif dengan negatif tu. Dia buat satu eksperimen. Okey, eksperimen dia guna ni, kerajaan emas. Okey, apa dia kerajaan emas? Kat sini emas.
So alat ni kita panggil elektroskop. Okay, jangan tak pernah dengar nanti kita sebut elektroskop means alat yang digunakan untuk membuktikan charge tu positif atau negatif. Okay, untuk mengesan. Okay, ni contoh dia. Macam tadi, asal dia dekat emas ni, kat ni ada emas ni, asal dia neutral. Okay, awak bagi satu jalur, awak ambil satu rod ke, okay, satu batang besi ke apa yang neutral, awak letak ke sini, tak jadi apa lah. Sebab ni pun neutral, tak jadi apa. Okay, lepas tu, kita ambil jalur positif, kat sini semua positif. Okay, kita letak kat dia, apa yang akan jadi, yang asal dia kat sini, awak tengok ada positif, negatif, neutral. Sebab kita kata negatif akan tertarik ke positif. So, negatif kat sini semua pergi kat sini ya, kumpul. Sebab apa? Sebab negatif akan tertarik ke positif. So, yang tinggal kat sini yang tak boleh bergerak positif lah. So, bila sini pun positif, dia akan tolak. Bila dia tolak, sebab tu dia terbuka kat sini. Okay, boleh faham? Alright, good. So, untuk kes ni pun, kenapa dia buka juga? So, kita ambil kat sini negatif saja. Bila kita ambil kat sini negatif saja, apa yang jadi? Yang asal kat sini tadi, nampak yang neutral ni, positif pun ada, negatif pun ada. So, negatif yang asal ada kat sini tadi, dia tak mahu ada kat sini. Sebab dia tertolak negatif dengan negatif, repel. So, dia lari masuk sini. Dia ditolak lari masuk sini. Bila dia masuk sini, awak tengok, bila bilangan negatif dengan bilangan negatif lagi banyak, negatif dengan negatif, dia akan tertolak juga. So, ada daya tolakan. So, kat sini bukti dia lah. Bila positif dengan positif tolak, negatif dengan negatif pun tolak. Okay, kalau positif dan negatif sama banyak, so dia duduk diam. Okay, so ini cara kerja elektroskop. Macam mana soalan? So, explain, buktikan yang charge positif dan charge negatif tu menolak. Okay, so macam mana awak nak buktikan? Awak kena explain ni lah. Gambar kerajaan emas ni. Guna elektroskop. So, saya highlight kat sini. Elektroskop ni guna untuk apa? Untuk buktikan yang positif dengan positif atau negatif dengan negatif ni ada daya tolakan. Okey, soalan kita tanya beri satu eksperimen untuk membuktikan ni. So ni lah eksperimen Okey, sikit lagi. Ni kerajaan emas. Ni dulu dia buat macam ni lah. Elektroskop tu yang first generation. Siapa yang cipta dia? Ni Abraham Bennett. Lama ni 200 tahun lah. Okay, sampai sekarang pun kita boleh guna. Benda paling basic. Okay, so dia kata apa juga? Tadi dia kata semakin jauh pencapaian, semakin banyak kuantiti charge. Maksud dia, tadi dia duduk macam ni. Okay, kalau gap dia lagi banyak, satu macam ni, maksud dia lagi kuat daya tolakan. Maksud dia lagi banyak charge lah. Itu cerita dia. Contoh elektrostatik dalam kehidupan. Okey, yang ni senang ya, boleh baca. Contoh saya bagi yang senang, kadang-kadang awak pergi shopping, awak pegang troli, awak rasa macam elektrik sikit kat jari kan. Ataupun awak pegang kereta, pegang pintu kereta pun rasa macam elektrik. Ataupun awak pergi pegang TV pun rasa macam elektrik sikit, shock sikit kan. So sebab ada elektrostatik lah kat situ. Dia terkumpul banyak, tapi pegang dia mengalir dalam badan kita. Okey, so yang tu salah contoh dia. Contoh yang lebih besar, okey, kejadian kilat. Okey, kilat ni macam mana boleh jadi? Saya saja nak jadi. Kilat ni sebab banyak charge positif negatif bergeser. Okey, so bila banyak charge positif negatif, so dia jadi spark. Okey, itu sampai boleh terbakar tu. Kilat berlaku kerana daya tarikan yang wujud antara charge positif pada bumi dan charge negatif pada awan. Okey, tengok gambar rajah ni. Bumi kita charge positif. Sebab tu apa-apa bahan elektrik kita mesti dibumikan. Okay. So, bahagian charge awan ni, dia banyak bergeseran udara apa semua. So, yang negatif ni semua akan berkumpul ke bawah sebab dia tertarik dengan bumi. Walaupun jauh lah, tapi sebab dia banyak sangat, dia ada efek. Walaupun jauh ada kilometer. So, bahagian bawah awan charge bercharge negatif dalam awan tertarik pada charge positif permukaan bumi. So, ni yang kilat ni, maksud dia apa? Dia nak pergi ke bumi lah. Pergi ke bumi.
Okay, sebab tu orang kata bila ada kilat jangan duduk bawah pokok. Kadang-kadang tak kena bumi, sebab pokok ni kena pokok dulu. So bahayalah. Okay, itu explanation dia, senang je. Ini contoh konduktor kilat. Kalau bangunan sekolah kita saya tak tahu ada ke tak ada, saya tak ada. Okay, konduktor kilat ni kita pasang supaya kilat tu kena benda ni, dia akan receive current tu, lepas tu dia terus hantar ke bumi. So kita tak kena lah, bangunan ni tak terbakar lah, tak adalah kena bumbung. Okay, bangunan untuk menyediakan lintasan charge elektrik daripada kilat masuk ke dalam bumi. So kita hantar, kita ada supply dah lah, kita simpan dia. So kilat kena benda ni, so benda ni dia hantar charge satu pergi satu tempat. Okay, so selamat lah. Okay, ini ada satu mesin. Mesin ni pun sama juga fungsi dia. Okay, alat yang menjana voltan tinggi. So dia terima kilat, lepas tu dia simpan kilat tu. So kilat tu kita boleh guna jadi voltage lah. So yang ni kita tak bincang pun. Okay, yang ini satu yang benda yang kita nampak selalu. Masalah yang jadi kat rumah. Kalau awak perasan ke tak perasan. Dalam banyak-banyak bahagian kat rumah kan. Saya dekat TV ni paling banyak berabuk. Paling banyak debu. Tu cerita dia. Ataupun kalau awak naik kereta, tengok dekat bahagian radio kereta tu. Dekat bahagian radio tu, kat situ paling banyak alih debu. Paling banyak abuk. Kat tempat lain okey je. Sebab apa? Ni cerita dia. Skrin TV cepat berabuk kerana charge negatif pada habuk tertarik pada charge positif pada skrin TV. Okey, bila awak on, so awak pergi pegang tak tangan rasa macam bunyi terak sikit kan. So dia ada charge positif kat sini. So habuk-habuk keliling ni banyak charge negatif. So akan melekat lah kat sini. Tu cerita dia. Sebab tu kalau kita nak lap, kita pakai tisu ke pakai kain biasa, dia tak apa jadi sangat. Dia satu kain kita panggil microfiber. Mikro gentian ni merupakan bahan anti elektrostatik supaya TV tidak cepat berabuk. So kain ni sendiri, kita boleh kata kain ni bercharge positif. So bila awak pergi lap, so charge negatif ni akan pergi lekat kat kain ni lah. So senang hilang lah. Kalau kita pakai kain biasa, dia tak lekat sangat. Okey, kita cerita pasal charge tadi. Kita belum cerita pasal current lagi, elektrik. Okey, so sekarang baru nak cerita pasal elektrik. Okey, cerita bahagian elektrik ni kita sambung second session. Okey, right, thank you.